Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang baru menyertai kursus kita pada pagi ini dan juga pelajar-pelajar kita daripada Pusat Tahfiz At-Taqwa yang masing-masing dalam PKP ni, berada di rumah masing-masing. InsyaAllah kita mengharapkan mereka semua akan mengikuti kursus kita pada pagi ini kerana mereka ini selepas pada PKP mereka akan datang ke sini dan kita tidak lagi belajar nahwu saraf terus kepada praktis untuk membaca kitab Arab yang tidak mempunyai baris kerana masa kita teramat singkat. Kerana selepas raya kita adakan pendaftaran baru. Selepas raya kita akan adakan pendaftaran baru. Kita akan buka untuk 3 bulan dan juga untuk 40 hari kursus intensif bahasa Arab. Okey. Jadi yang 40 hari tak sesuai untuk orang yang tak ada asas lah. Okey. Jadi kita juga akan buka terima pelajar baru selepas raya ni insya-Allah, Raya Aidilfitri. Dan juga kita juga mempunyai satu cawangan di Port Dickson di PD. Jadi kita harapkan kalau pelajar terlampau ramai, insya-Allah kita akan sebahagiannya kita akan transfer di sana. Okey. Insya-Allah pada pagi yang mulia ni sama-sama kita akan belajar kitab Tasrif dan I'lal. Tasrif dan I'lal Al-Fatih, bahagian yang ketiga, siri yang ketiga, masih lagi pada muka surat yang keempat. Okey. Dan pada pagi yang mulia ni insya-Allah kita akan bincangkan mengenai dengan isim tafdil. Ismut tafdil. Bila sebut tentang isim tafdil ni, perkara yang kita perlu tahu dia ada kaitan. Dalam surah pun ada, tapi perbincangan yang luasnya adalah dalam ilmu nahwu. Okey. Dalam ilmu nahwu kita boleh lihat nahwu al-Fatih ni juga kita ada surah nahwu dan juga surah al-Fatih. Kita juga supply buku ni untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan di Kedah dan juga di kawasan Kuala Lumpur lah, Seri Petaling dan juga Masjid India, Wisma Yakin dan sebagainya lah. Okey. Ismu tafdil di nahwu dia lebih hurai terperinci berbanding dengan sorof ni dia sekat bagi contoh aja. Kita boleh lihat dalam muka surat 108, nahwu al-Fatih 108. Kalau di muka surat sorof, kalau di buku surah pada muka surat 4. Jadi nak bagi tahu nahwu dan juga surah ni tak dapat dipisahkan. Dalam pelajaran kita untuk memahami bahasa Arab, untuk mendalami makna Al-Quran, untuk mendalami memahami hadis tak dapat dipisahkan. Kita panggil talazum, lazim malzum. Lazim malzum ataupun talazum. Apa maksud talazum? Iaitu saling perlu memerlukan, saling wajib mewajibkan. Seseorang yang contoh seseorang yang berpegang hanya kepada Quran, hadis tak nak terima. Sebab hadis ni perkataan Nabi, dia tak nak terima. Jadi kemungkinan dia kata hadis ni ada salah. Macam mana percakapan Nabi sampai zaman sekarang tak ada yang salah? Mesti ada ubah sikit-sikit beberapa perkataan. Jadi kita katakan kalau nak berpegang kepada Quran, okey, macam mana rukun semayang? Ada sebut dalam Quran macam mana rukuk, sujud. Tak diceritakan dalam Quran. Haji, bayar zakat, nisab, haul, berapa? Kemudian syarat-syarat haji, syarat-syarat zakat. Zakat ada haul, ada nisab. Haji, ada istita'ah, zakat fitrah dan sebagainya. Semua tu tak diceritakan dalam Quran. Semua berpandukan kepada hadis. Jadi makna kalau kita berpegang Quran tak cukup, kena pegang kepada hadis. Kalau berpegang kepada hadis saja tak cukup, kena juga bersandarkan Quran. Jadi maknanya talazum, saling memerlukan. Ada ketikanya Quran menafsirkan hadis, ada ketikanya hadis menafsirkan Quran. Begitu juga dalam ilmu nahwu saraf, kita belajar ismu tafdil. Okey, sekarang ni kita sedang membincangkan tentang apa? Tentang ismu tafdil. Bila sebut tentang isim tafdil, ismu tafdil. Okey? Bila sebut tentang isim tafdil ni, dalam nahwu pada, dalam surah pada. Jadi dulu
ketika saya belajar dulu, saya pun tak, bukan belajar, mengajar pun, pada awal-awal, kita tak tahu nak beza nahwu sorof ni. Sorof ni lebih kepada verb lah. Tapi bila kita mengajar, Allah Ta'ala buka kefahaman, kita tahu, oh sorof ni lebih kepada ni, nahwu lebih kepada ni. Tapi dua-dua saling memerlukan. Kita tak tahu beza mana nahwu sorof, tak apa. Yang penting kita dapat kuasai dua-dua. Itu yang penting. Tapi Quran hadis kita kena tahulah yang mana ayat Quran, yang mana hadis. Tak boleh kita kata, oh, ini ayat Quran tapi bukan ayat Quran, hadis. Ini kita kata ayat Quran tapi bukan ayat Quran, hadis. Ataupun ini hadis, bukan hadis tapi ayat Quran. Itu kena pastikan. Setiap ayat Quran kita kata ni Quran. Ini hadis. Tapi dalam ilmu nahwu sorof ni, kita tak tahu yang mana pelajaran nahwu, mana pelajaran sorof. Lebih kurang sama. Yang penting kita kuasai semua. InsyaAllah kita akan faham. Okey Bila kita sebut tentang isim tafdhil, dia kena tahu yang pertamanya dia isim yang dibuat daripada masdar. Okey, dia isim daripada masdar. Maknanya dia bukan fa'il, dia isim. Kemudian dia untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan dua orang yang berkongsi dalam satu pekerjaan yang sama. Okey? Dalam pekerjaan yang sama. Contohnya, dua-dua belajar. Zaid, Muhammad, dua-dua belajar. Okey? Contoh Muhammad dan juga Zaid. Dua-dua belajar. Cuma Muhammad ni lebih. Ini belajar. Okey. Belajar. Jadi kita nak bagi tahu Muhammad ni lebih belajar daripada Zaid. Zaid pun belajar juga, Muhammad belajar tapi dia lebih terpelajar. Lebih pandai. Okey. Makna kita tak boleh kata Muhammad ni belajar, Zaid bekerja. Dia tidak boleh. Mesti dua dalam satu pekerjaan yang sama. Dua orang kita nak compare kan. Kita buat apa? Comparison. Okey. Macam kita belajar fiqh lah. Ada, kita panggil subjek apa? Comparative of fiqh. Perbezaan al-muqaranah. Perbezaan antara mazahib, antara mazhab-mazhab. Jadi macam tu juga kita nak compare kan antara dua orang ke, tiga orang ke, empat orang dan sebagainya. Tapi mesti pekerjaan yang sama. Tak boleh seorang buat benda lain, seorang buat benda lain. Okey. Sudah pasti bila sebut tentang isim tafdhil, dia mempunyai tiga komponen yang penting yang perlu kita tahu. Apa dia? Contoh, saya bagi contoh Ada tak contoh dalam nahwu Fatih? Contoh dalam nahwu Fatih kita boleh lihat juga. Okey. Buku surat 4 Kita tengok. Buku surat yang keempat. Hamidun a'lamu min Zaidin. Okey? Muka surat yang keempat Okey, dia bagi tahu apa? Hamidun a'lam min Zaidin. Okey. Hamidun a'lamu min Zaidin. Kalau dari segi i'rab, isim tafdhil dia bukan i'rab Kadang-kadang kita tanya apa i'rab a'lamu? A'lamu isim tafdhil. Dia bukan i'rab. Okey. Perlu kita faham i'rab ni apa? I'rab ni mubtada, khabar, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, lagi apa lagi? Fa'il, maf'ulun bih, maf'ul mutlaq, maf'ul min ajlih, mudhafun ilaih. Okey, hal, tamyiz, itu i'rab. Isim tafdhil bukan i'rab. Kalau kita kata Hamidun a'lam. Hamidun apa? Mubtada. Sebab apa mubtada? Di awal ayat nama orang. Nama orang kata nama khas. Patut ada alif lam, tak perlu alif lam sebab dia kata nama khas, nama orang. Mubtada. Apa tanda mubtada tu? Tanda mubtada adalah dhammah. Okey. A'lamu apa i'rab? Isim tafdhil. Tu bukan i'rab. Kita kena faham. Sebab pelajar-pelajar kita tanya apa a'lamu i'rab? Isim tafdhil. Isim tafdhil kita panggil, kena ingat sirah. Siratun. Siratun ni kita panggil apa? Sirah. Okey. Sad ya ghaf renta. Okey. Sirah. Sirah isim tafdhil. Dia bukan i'rab isim tafdhil Dia kita panggil apa? Sirah. Okey. Tapi apa i'rab dia? A'lamu khabar lah. Khabar terjemah dia mesti itu Hamid adalah lebih mengetahui. Nampak?
Ini terjemah apa? Ini khabar. Bila khabar, sebelum terjemah khabar, mesti ada letakkan perkataan itu ataupun adalah. Kemudian tanda dia rafa'. Kemudian selalunya tak ada alif lam. Ghaliban, selalunya. Ghalib. Kebiasaannya tidak ada alif lam khabar. Jadi Hamid itu lebih alim. Lebih alim ni mana apa? Lebih berilmu, lebih mengetahui. Okey, itu alim. Bukan alim bahasa Melayu kita. Bahasa Melayu kita kata dia ni alim. Alim tu dalam bahasa Melayu kita makna wara'. Wara'. Mana jalan tunduk pandangan, tak banyak cakap, diam, banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, banyak baca Quran, tak banyak bercakap benda-benda sia-sia. Itu wara', bukan alim. Alim ilmu banyak, tapi kita telah memelayukan perkataan alim jadi kepada memahmulkan kepada makna lain, letakkan makna lain. Alim tu makna wara'. Jadi alim ni maknanya orang yang berilmu. Plural dia adalah ulama. Alim. Okey. Alimun. Okey. Alimun. Singular. Okey. Plural dia adalah ulama. Okey, ulama. Ini adalah plural. Apa maksud dia alimun ulama? Ini satu orang yang alim, yang berilmu. Ini adalah ramai orang berilmu. Kita bila sebut tentang ulama, bahasa Melayu kita, ulama ni makna seorang. Oh, dia ni ulama yang terhandal. Dia ni seorang ulama yang terhandal. Oh, ulama terkemuka di Malaysia. Ulama terkemuka di Indonesia. Ulama tu untuk ramai. Kita kata dia seorang alim yang terkemuka di Malaysia. Baru betul alim. Tapi bahasa Melayu kita telah memelayukan perkataan ulama. Asalnya Arab telah memelayukan dan dimahmulkan kepada makna yang lain. Diletakkan satu makna yang lain, iaitu ulama ni maksudnya orang alim yang seorang. Orang Melayu kita lah. Tapi ulama ni maksudnya ramai. Okey, kita kata contoh, Muhammad ini adalah ulama dalam parti PAS. Muhammad adalah ulama dalam parti PAS. Jadi Muhammad seorang, dia bukan ulama, dia alim. Kalau ramai, okey, Muhammad, Ahmad dan juga Abu adalah ulama. Itu baru betul Okey kita kena faham. Kadang-kadang bahasa Melayu kita cuba nak diarabkan tetapi dia makna lain. Boleh Okey. Sekarang kita lihat min Zaidin. Min ni harfun jar lah. Kalau yang Arab Zaidin adalah apa? Zaidin majrur, jar majrur baris bawah lepas huruf jar, min Zaidin. Okey, jelas. Sekarang ni kita nak bincangkan 3 elemen yang penting di dalam ismut tafdhil. Mesti kena ingat ni 3 komponen ni. Kalau tak ingat kita tak boleh nak hurai terperinci. Okey? Definisi kita dah bagi tahu tadi lah, definisi. Apa definisi? 2 orang ataupun lebih. Hamid dan Zaid ataupun lebih 2 orang. Hamid, Zaid, Muhammad dan Ali contoh lebih. Kemudian dua-dua ni berkongsi dalam ataupun bersama dalam satu pekerjaan. Apa pekerjaan dia? Nak bagi tahu kalau ini alim, ini pun alim. Ini orang Zaid, orang yang berilmu, Hamid juga orang yang berilmu. Cuma kita nak bagi tahu Hamid ini lebih hebat, lebih alim, lebih banyak ilmu berbanding Zaid. Zaid ada ilmu? Ada. Tapi Hamid lebih banyak. Nampak tak? Itu perbezaan dia. Okey? Itu definisi lah. Kalau seorang-seorang kita tak panggil isim tafdhil. Kalau seorang-seorang Okey. Tapi dalam bahasa Arab boleh buat, nanti kita akan lihat. Boleh buat. Tapi secara umumnya begitu definisi dia. Kemudian kita lihat yang seterusnya 3 komponen yang penting yang kita gabungkan. Kita lihat. Apa dia tu? Yang pertama, Hamid ini dipanggil sebagai al-mufaddal. Okey? Al-mufaddal. Jelas? Al-mufaddal. A'lam ini, a'lam adalah dipanggil sebagai ismut tafdhil. Okey? Isim tafdhil. Jelas? Zaidin dipanggil sebagai al-mufaddal alaih.
Kita harap dapat ikuti kita pada pagi yang mulia ni. Nampak? Siapa yang tak sempat salin boleh salin. Sebelum kita masuk lebih mendalam, kita nak bagi tahu dulu 3 perkara yang penting yang perlu dihadamkan. Kalau kita tak tahu 3 ni, kemungkinan kita tak faham. Sebab yang mana satu mufaddal, yang mana satu isim tafdhil, yang mana satu mufaddal alaih. Okey. Apa maksud mufaddal? Mufaddal daripada isim maf'ul. Faddala yufaddilu, tafdilan. Mufaddalan. Mufaddalan maksud apa? Mufaddalan orang yang dilebihkan. Makna Hamid ni lebih alim. Orang yang dilebihkan. Okey. Ismu tafdil, ini isim tafdil a'lam. Di atas wazan af'al. Kita kena tahu isim tafdil, kalau lelaki dia apa? Lelaki dia adalah af'alu. Atas wazan ni, af'alu. Ini untuk apa? Untuk men lah ya. Untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, woman, perempuan atas wazan apa? Fu'ala. Okey? Fu'ala. Jelas? Nampak tak? Inilah dipanggil isim tafdhil. Kena ingat wazan. Tengok. A'lamu. Apa tu wazan mauzun? Ini wazan ni af'alu. Nampak? Af'alu. Tapi dia tak semestinya af'alu. Kadang-kadang boleh af'ala. Kalau jadi maf'ulun bih, af'ala lah. Contoh di sini maf'ulun bih. Tak boleh af'alu, af'ala lah. Okey. Itu dipanggil i'rab. Sirah isim tafdhil. Okey Nampak? Sekarang ni af'alu untuk lelaki. Hamid ni lelaki ke perempuan? Hamid lelaki lah. Jadi gunakan af'alu. Kalau perempuan kita gunakan fu'ala. Nampak? Ini untuk makna isim tafdhil. Jelas? Bila isim tafdhil, 3 komponen yang penting yang kita perlu ingat, kita perlu faham, kita perlu hadam, iaitu yang pertama dipanggil sebagai al-mufaddal. Okey, yang dilebihkan isim maf'ul. Yang kedua isim tafdhil. Nampak atas wazan af'alu? Perempuan muannas dipanggil apa? Fu'ala. Okey? Fu'ala. Zaid orang yang dilebihkan ke atasnya. Makna siapa yang lebih berilmu? Hamid lebih berilmu. Ini maknanya kurang ilmu daripada Hamid. Jadi makna dia yang dilebihkan ke atasnya. Ini yang dilebihkan, ini yang dilebihkan ke atasnya. Itu nama dia al-mufaddal alaih. Okey Setakat ni boleh faham 3 perkara yang kita sebutkan. Okey. Harap-harap kita dapat faham ini untuk sesi yang pertama ni lah. Sebelum kita padam, kita masuk yang berikutnya. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris pun ada juga isim tafdhil ni tau. Tapi dia banyak juga. Kita panggil versi dia. Saya pun tak berpandai juga. Dia tak apa ingat juga. Tapi antaranya contoh kita panggil Zaid. Okey. Kalau salah boleh betulkan ya saya. Zaid adalah. Okey. Is higher. Okey, higher ni makna apa? Lebih tinggi. Nampak ada ER. Lebih tinggi. Zaid adalah higher. Kemudian than. Ada than. Nampak? Zaid is higher than. Than ni makna apa? Than ni lah makna min. Min ni makna apa? Kalau usul untuk isim tafdhil, terjemah yang terbaik dipanggil berbanding. Tak boleh daripada. Contoh Hamid lebih alim, lebih berilmu daripada Zaid. Betul. Tapi Hamid lebih berilmu berbanding Zaid. Itu lagi sedap ya. Berbanding Zaid. Nampak? Berbanding. Untuk banding ni apa? Banding ni comparison lah. Kita nak compare antara satu dengan satu. Itu banding. Jadi maknanya isim tafdhil selepasnya ada min terjemahnya berbanding. Jelas? Kalau di dalam bahasa Inggeris, Zaid is higher than siapa? Tulislah nama siapa, than siapa. Okey, nampak? Jelas? Jadi maknanya bila ada higher, lebih tinggi. Than ni makna min, berbanding. Itu makna untuk compare. Okey. Tapi kadang-kadang kita kata dia tak gunakan ER juga bahasa Inggeris Dia banyak juga versi dia. Kadang-kadang tak boleh guna untuk ER higher, lebih tinggi. Kadang-kadang dia guna apa? Kadang-kadang bahasa Inggeris dia guna apa? Dia gunakan more. Contoh kita letak Zainab.
Okey. Zainab. More. Okey. Beautiful. Okey. Kemudian then sekian. Okey, nampak? Dia gunakan perkataan more, lebih cantik berbanding, then ni makna mean Nampak? Kadang-kadang digunakan higher, digunakan kalau salah boleh betulkan Kalau salah boleh betulkan. Okey? Kalau salah boleh betulkan bahasa Inggeris saya Sebab saya waktu degree dulu belajarlah bahasa Inggeris ni semua ni. Degree. Bila dah masuk master ni kita tak belajar bahasa Inggeris dah. Tak nak ambil dah subjek bahasa Inggeris ni. Semua nak dalam bahasa Arab, subjek lebih mudah nak buat kerja pun mudah. Bahasa Inggeris kena fikir banyak. Okey. Tapi orang dah biasa tak apa. Okey? Nampak tak? Ini perbezaan dia. Tapi untuk Zainab more beautiful than siapa? Okey. Than makna mean. A'lam ini makna kadang-kadang boleh letak more dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau kita letak Zainab lah paling tinggi. Zainab paling tinggi. Kita nak bagi tahu Zainab lebih tinggi daripada Muhammad. Tapi kita nak kata Zainab lah paling tinggi. Kita kena letak apa dalam bahasa Inggeris? Kita tak ada then dah. Kita kata apa? Zainab adalah is the highest. Nampak? Highest. EST. Paling tinggi. Isim tafdil pun dalam bahasa Arab dia satu je, isim tafdil. Dia makna more pun boleh, makna higher pun boleh, makna highest pun boleh. Itulah kita panggil dalam bahasa English. Makna bahasa Arab ni satu je, ismut tafdil. Tapi dalam bahasa Inggeris kadang-kadang letak more, kadang-kadang letak higher, kadang-kadang letak highest. Nampak tak perbezaan dia? Comparison. Okey, terima kasih Ustaz Akhir. Comparison perbandingan. Okey. Okey, terima kasih Ustaz Akhir, betul kan? Ustaz Akhir dia belajar juga dengan saya dulu. Belajar sekali sama, satu kelas Tapi dalam subjek bahasa Arab lah. Tapi dia lebih pandai bahasa Inggeris Okey. Zainab is the highest. Okey? Highest. Makna Zainab adalah paling cantik. Okey Okey, sekarang ni kita nak sebut apa ni? Ada soalan tadi dia tanya apa ni? A'lamu itu mimnya berbaris depan je. Okey, memang a'lamu mim baris depan. Sebab kita tak lihat sirah dia. Tak lihat sirah. Dalam nak bina ayat, uslub ayat, structure ayat, kita kena tengok kepada apa? Sirah. Kita nak bagi tahu Hamid ini adalah orang berilmu. Dia lain. Kalau Hamid adalah orang berilmu. Kalau kita nak letak Hamid adalah orang berilmu, kita akan letak apa? Kita akan letak Hamidun alimun. Okey. Alimun. Hamid itu adalah orang yang alim. Itu terjemah dia, kita translate Hamid itu adalah orang yang alim. Okey. Sekarang Hamidun a'lamu. Maknanya sirah dia berbeza. Ini sirah apa ni? Ini sirah isim fa'il. Okey? Sirah apa? Sirah ismul fa'il. Nampak? Ini sirah apa ni? A'lamu. Ini sirah isim tafdil. I'rab sama. Ini khabar, ini pun khabar. Okey Nampak? Sekarang sirah berbeza. Sirah tu makna acuan. Acuan dalam kalimah. Acuan dalam word, huruf kita panggil gabungan-gabungan huruf tu, kita boleh buat acuan. Boleh jadi isim fa'il, boleh jadi isim maf'ul, boleh jadi isim tafdil. I'rab tetap sama tau. I'rab bergantung pada ayat lah. Kalau ayat ni Hamidun a'lamu. Okey. Hamid adalah lebih alim. Lebih berilmu. Sebab apa guna a'lamu? Kita nak bagi tahu untuk apa? Perbandingan. Okey. Jadi digunakan sirah isim tafdil. Kalau di sini Hamid kita tak kata lebih alim, kita kata orang yang alim. Jadi dipanggil isim fa'il, sirah dia. I'rab tetap khabar, alimun. Ataupun kita nak bubuh Hamidun alimun. Okey? Alimun. Nampak? Hamidun alimun.
Nampak Hamidun alimun. Apa maksud Hamidun alimun? Hamid adalah alimun. Alimun kita nak terjemah apa? Kita tengok. Macam kita bagi tahu semalam, dia boleh sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Okey? Sifat musyabbahah ni apa? Makna yang alim, yang berilmu. Jadi maksudnya Hamid adalah orang yang berilmu. Itu sifat musyabbahah. Tapi kalau kita nak buat alimun tu atas sirah, atas acuan apa? Sirah mubalaghah. Okey? Sirah mubalaghah, maka bila atas acuan ni, atas sirah ni, sirah mubalaghah, dia tak jadi Hamid adalah seorang yang alim. Dia tak terjemah tu. Hamid adalah sangat alim. Nampak? Itulah pentingnya dalam kita belajar bahasa Arab ni, cara nak menterjemah, translate. Kalau kita baca Quran, innallaha alimun bizatis sudur. Innallaha alimun bizatis sudur. Innallah. Okey? Innallaha. Sesungguhnya Allah. Ini isim inna lah. Alimun khabar inna. Bizatis sudur. Nampak? Innallaha alimun bizatis suduri. Okey. Jadi di sini kalau kita lihat innallaha alimun. Kita kata alimun. Alimun ni apa? Alimun sirah mubalaghah. Itu tidak tepat. Sebab kita nak bagi tahu i'rab dia apa? I'rab dia adalah khabar inna. Innallaha. Allah adalah isim inna. Alimun adalah khabar inna. Cuma kita kata khabar inna ni atas sirah apa? Barulah kita kata atas sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah tak boleh kita terjemah macam sifat musyabbahah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui. Mengetahui sifat musyabbahah lah. Allah Ta'ala itu zat yang mengetahui. Jadi sifat musyabbahah. Okey. Jadi cara nak terjemah, kita tengok dulu sirah apa yang kita nak letakkan. Kalau kita kata sirah isim tafdil, kita akan terjemah sesungguhnya Allah itu lebih mengetahui. Nampak? Tapi bila mana alimun, kita dah tahulah bila alimun yang sesuai pada ayat ini adalah sirah mubalaghah. Sebab apa? Bizatis sudur. Allah Ta'ala tu mengetahui dengan apa yang dalam hati tu. Isi hati manusia Allah Ta'ala boleh tahu. Jadi makna kita pun kalau tahu pun tahu luaran je. Orang ni baik, seorang dermawan, seorang yang peramah, friendly. Okey. Tapi kita tak tahu isi hati dia. Isi hati kita tak tahu. Tapi nak bagi tahu Allah Ta'ala tahu dalam dada dia, dalam hati dia Allah Ta'ala tahu. Ini menunjukkan, bukan kata terjemah tahu dia. Bukan sifat musyabbahah lagi dah. Tetapi dia adalah sirah mubalaghah. Terjemah dia apa? Sangat. Tapi untuk Allah tak sesuai. Sangat. Maha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha. Maha mengetahui. Terhadap apa yang dalam hati manusia. Okey. Nampak tak? Itulah kita nak bagi tahu sebelum kita nak menterjemah, perlu kita tahu sirah apakah dia, acuan apakah kita nak letakkan. Kalau kita kata innallaha a'lam, oh maknanya dia ni isim tafdhil ni terjemah dia lebih. Okey, sesungguhnya Allah Taala lebih mengetahui. Okey, sifat musyabbahah terjemah dia yang, orang yang mengetahui, orang yang baik, orang yang lemah lembut, orang yang bersopan. Tapi kalau untuk sirah mubalaghah, untuk manusia kita kata sangat banyak tidur, sangat kuat makan. Okey, bila mana terjemah di dalam untuk Allah Ta'ala kita kata dia apa? Maha. Bukan mahathir bukan, tapi maha kuasa, maha tinggi, maha alim, maha orang yang sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Alimun. Okey? Nampak Itulah kita panggil antara perbezaan dia. Okey? Antara isim tafdhil, sifat musyabbahah, sirah mubalaghah. Kadang-kadang sebahagian kita memang kita tahu.
Kita tahu, oh ini isim tafdil, oh ini isim fa'il, oh ini sifat musyabahah, oh ini sirah mubalaghah. Tahu, tapi cara nak apply, nak adaptasikan, okey, dalam ayat ataupun nak buat translate terjemahan, jadi dia payah. Okey. Semalam saya ada baca satu artikel, ada seorang lecturer lah daripada USIM. Dia kata, dia sebab sekarang ni kan kita nak buat terjemahan kitab Sunan Sittah dalam bahasa Melayu, Menteri Agama kata ya. Dalam bahasa Melayu Sunan Sittah. Sunan Sittah ni maknanya hadis lah, yang 6 tu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, semua tu ya. Nasa'i, Ibnu Majah, semua tu nak buat translate dalam bahasa Melayu. Okey. Baguslah ya kita dapat nampak ada bahasa Melayu. Tetapi harus diingat tau, seseorang yang baca ibarat dalam bahasa Arab, dia punya zauq, maknanya dia punya rasa sedap baca tu tak sama dalam bahasa Melayu. Kita bahasa Melayu, baca dalam bahasa Melayu 3-4 line pun kita rasa bosan, boring. Tapi bahasa Arab ni kita macam ingin tahu, sedap, ayat lagi macam sedap. Okey. Jadi kita ingin baca lagi. Itu perbezaan je lah. Okey. Tapi nak bagi tahu dalam translate ni, ada satu jamaah yang besar loh. Satu jamaah yang besar dalam buat translate ni, kita nak cerita sikit lah sebagai selingan. Jadi dia dibahagikan, kita nak buat translate tahulah, okey ni grup pertama terjemah muka surat ni, grup kedua muka surat ni, grup ketiga muka surat ni, okey. Kemudian bila dah siap, dia ada pentasih. Okey, ni pentasih grup ni, pentasih grup ni. Kemudian antara kitab yang diterjemahkan adalah kitab Mausu'ah Al-Kuwaitiyah. Okey, Mausu'ah Al-Kuwaitiyah ni satu jamaah lah satu jamaah yang besar yang di Kuwait yang buat terjemahan. 4 mazhab dalam tu ada. Mausu'ah Al-Kuwaitiyah. Kita buat type Google pun ada PDF Al-Mausu'ah Al-Kuwaitiyah. Kitab tebal, bagus. Kita boleh baca, tengok. Ayat mudah je, bukan susah. Kita boleh faham. Kalau kita faham bahasa Arab sikit-sikit, kita boleh baca. Okey Jadi nak bagi tahu dalam Al-Mausu'ah Al-Kuwaitiyah itu, dia ada satu perkataan tau, diletakkan sebagai Al-Jasus. Okey? Al-Jasus ni apa? Bukan Al-Jasur. Al-Jasus. Al-Jasus ni dalam kalau bahasa kita kata SB. Kita panggil apa? Special branch. Mata gelap. Jamak dia Jawasis. Okey, mata gelap. Mata gelap ni maksud apa? Dia bukan, contohnya, dia bukan polis. Dia adalah polis tapi dia pakai uniform bukan polis. Dia datang buat baju biasa, okey? Tengok dia tangkap orang, dia tembak orang, maknanya dia polis tu. Okey. Al-Jasus. Jamak dia apa? Jamak dia adalah Al-Jawasis. Okey. Al-Jasus jamak dia Al-Jawasis. Mana mata-mata gelap? Mata-mata gelap dekat Singapura banyak lah ya. Dekat Singapura, siapa yang isap rokok tepi-tepi jalan isap rokok dekat tepi-tepi jalan, atas jalan raya. Isap rokok dekat atas jalan raya. Di bahu jalan, mana tempat laluan kedai-kedai antara kedai, lot-lot kedai. Kan tempat laluan orang. Siapa yang jalan isap rokok, maka tengok-tengok, dia bukan uniform polis. Tengok-tengok dia bagi saman kita. Maknanya dia adalah jasus. Dia bukan uniform, baju biasa, tetapi dia adalah polis. Itu di mata gelap. Jadi kita isap rokok yang tak ada polis, rupanya dia polis. Nampak? Jadi jawasus ni, special branch ni, kalau kita ni ada istilah kita ada special branch yang biasa-biasa, ada special branch yang tahap tinggi punya. Kalau yang askar-askar yang tinggi punya, yang simpan senjata-senjata, dia ada special branch juga Jadi maknanya ada yang biasa, ada yang special branch yang khusus. Jadi dia banyak pecahan lah. Siapa yang masuk askar semua dia tahulah, tak apalah tu. Okey, masuk polis ke? Tak apa. Jadi kita nak bagi dalam translate ni, satu lecturer tu kata apa tau? Dia kata dalam kitab Mausu'ah Al-Kuwaitiyah, jasus ni, dia terjemah apa? Jesus. Jesus dia macam mana? Jesus. Dia terjemah Jesus. Jesus ni makna apa? Nabi Isa. Jadi makna satu perkara yang berat. Sebab jasus dengan Jesus, Nabi Isa, dia benda lain. Tak ada kena-mengena. Jadi maksudnya dalam translate ni satu benda yang sangat penting. Perlukan kemahiran. Jadi JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. JKSM, Jabatan
Jabatan JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Kalau kita lihat, dia banyak juga translate buku. Kita lihat dia punya pentasheh. Makna dia ada satu pentasheh, panel pentasheh, yang mana dia akan tasheh daripada awal sampai akhir. Tak cukup satu pusingan. Ambil pentasheh yang berkali-kali, bertapis-tapis, supaya lebih berkualiti. Nampak? Jadi makna terjemah buku, terjemah hadis, bukan kita seorang aja. Kita terjemah, orang cek cukup. Tak. Perlukan orang yang berpengalaman, orang yang expert. Dia tengok kita punya translate, betul tak betul. Dalam translate pun ada juga. Macam mana kalau bahasa Arab dengan bahasa Melayu, terjemahan sama, tulisan dia kena sengit sikit contohnya. Jadi semua tu memerlukan satu ilmu yang lain lah, satu bidang yang lain. Tapi kita nak bagi tahu, lagi banyak pentasheh, orang yang semak daripada awal sampai akhir, maka sampai 3-4 tapisan, 4-5 tapisan, maka lebih berkualiti lah buku tersebut. Okey, kalau kita seorang buat, kemudian pentasheh tengok semak macam tu je, jalan. Itu tak ada kualiti, kadang-kadang ada kesalahan terjemah. Okey? Nampak Jadi maksud nak buat translate ni bukan satu perkara yang mudah. Lebih-lebih lagi Sunan Sittah. Perlukan pengorbanan yang tinggi, perlukan orang yang betul-betul pakar. Orang yang apa? Orang yang mutajarrib, orang yang berpengalaman tinggi. Untuk memberi terjemahan. Sebab kita mengajar, semua boleh mengajar. Tapi nak buat translate, tak semua orang boleh pandai. Dalam ayat yang sesuai, yang mudah difahami, itu bukan satu perkara yang mudah. Jadi sebab itu, ini salah satu pecahan ni. Nampak tak? Isim fa'il, sifat musyabahah. Terjemah samalah. Hamidun alimun, hamidun alimun. Hamid adalah orang yang alim, Hamid adalah orang yang alim. Sama, isim fa'il dengan sifat musyabah, terjemah ni lebih kurang sama. Sama je. Tak ada perbezaan. Okey, Jesus, J-E-S-U-A, okey. Jazakallah. Ahmad Syami kita bagi tahu. Jesus. Okey, ditulis macam sini lah. Okey. Jadi kita nak bagi tu dalam penterjemahan ni satu perkara yang penting lah. Jelas Tapi sebab apa dia baris dhammah? Bukan selama baris dhammah sebab dia khabar. Kalau dia berada di tempat maf'ul, maka jadilah dia mansub. Kalau dia berada pada sifat na'at, maka tengoklah baris sebelum dia. Kalau baris sebelum dia dhammah lah. Baris sebelum dia patah lah. Nampak Jelas? Okey? Itu perbincangan kita dalam bab pertama mengenai dengan ismu tafdil. Okey. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam Quran, kalau kita lihat, ada juga yang mana dia atas wazan isim tafdil tau, tapi terjemah dia bukan isim tafdil. Nampak tak? Dia isim tafdil, tapi terjemah dia bukan isim tafdil. Contoh apa dia contoh dia dalam Quran? Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu kama yabda'ul khalqa. Di mana contoh dia? Siapa boleh bantu? Rabbukum a'lamu. Rabbukum apa? A'lamu bikum. Ini dalam surah apa? Rabbukum a'lamu bikum. In yasha'. Bukan dalam surah An-Najmi, wa najmi idza hawa. Kita tengok Rabbukum a'lamu bikum. Kita padam dulu. Okey. Kita ingat mufaddal isim tafdhil mufaddal alaih. Okey? Apa tadi? Rabbukum a'lamu bikum. Okey, Rabbukum a'lamu. Kita nak mautinus syahid. Perbincangan kita di mana? Perbincangan kita di sini. Nampak tak? A'lamu. Ini pun af'alu, atas wazan af'alu, nampak? Af'alu. Maknanya isim tafdhil. Kita buka Quran dan kita tengok. Cuba try dulu surah An-Najmi kalau ada lah. Ya. Surah An-Najmi muka surat 527 ada tak?
Ada tak? (32) Ayat 32. Nampak? Ketika mana huwa a'lamu bikum. Ada pimpinan Rahman. Terjemah pimpinan Rahman. Kita tengok dalam ayat 32 muka surat 527. Pimpinan Rahman ni yang Jabatan Agama Islam kita buat lah, JAKIM Maknanya dia bahasa Melayu complete lah. Okey, bahasa Melayu Cuma ni Quran apa ni? Quran tafsir perkata. Okey. Kita lihat dulu Dia tulis sini ayat 32 surah An-Najmi, muka surat 527. Dia kata rabbukum huwa a'lamu bikum. Allah Taala itu lebih mengetahui. Dia kata huwa a'lamu bikum. Allah Taala lebih mengetahui. Tapi dalam terjemahan tepi dia tulis apa tau? Dia kata Allah Taala itu mengetahui. Allah Taala dia mengetahui tentang kamu. Dia mengetahui tentang kamu. Dia tak kata lebih mengetahui. Bukan isim tafdhil. Dia mengetahui tentang kamu. Dia sebenarnya memanglah kita tak tahu A'lam ni isim tafdhil ke tak. Okey, sekarang ni kita bincang bab apa ni? Tafsir ni. Ni ayat Quran, tafsir. Kita nak tahu adakah dia isim tafdhil ke tidak. Buka tafsir. Tafsir jalan lain pun tak apa. Tafsir jalan lain pun tak apa. Buka. Dia akan bagi tahu. Contoh kalaulah betul dia ini bukan isim tafdhil. Dia isim tafdhil, nampak ada atas wazan isim tafdhil. Kalau dia bukan atas wazan isim tafdhil, dalam tafsir akan letak I. Okey. Dia kata apa? Dia akan kata ya'lamu. Contoh. Ya'lamu. Maknanya Allah Ta'ala itu mengetahui. Ataupun dia letak tak letak I, dia letak apa? Bimakna. Okey. Bimakna ya'lam. Okey. Ataupun bimakna alima. Bimakna alima. Contoh dalam tafsir lah, kalau dia nak kata, bila kita baca tafsir, maknanya bukan terjemah isim tafdhil, tapi terjemah dia ya'lamu alima. Kita tengok teks apa yang kita baca, kita rujuk kepada tafsir. Kita tengok pimpinan Rahman lah. Okey. Dia terjemah apa? Surah Syura, surah apa? An-Najmi 27. Qamar, Najmi. Okey. Ayat 32 dia kata sesungguhnya Tuhanmu apa nama? Maha luas ampun. Dia lebih mengetahui akan keadaan kamu. Maka lebih mengetahui keadaan kamu. Tafsir jalan lain? Jilid last. Ada? Jilid 3. Jilid 4 tak ada jilid 4? Hujung? Tak ada. Jilid 3, juzuk apa? Cuba ambil jilid 3. Tu hujung. Jilid 4 tak ada. Kalau tafsir pimpinan Rahman dia kata lebih mengetahui. Ni sampai surah Zumar Dia tak ada surah tu. Jadi maksudnya ada yang terjemah lebih mengetahui, ada terjemah mengetahui. Jadi tengok kepada, kita tengok tafsir lagi banyak kitab tafsir kita tengok lagi bagus Cuma dalam Quran surah An-Najmi huwa a'lamu bikum. Yang ni surah apa ni Rabbukum a'lamu bikum in yasha' yarhamkum aw in yasha' yu'adzibukum. Surah apa Siapa tahu surah apa? Tak apa nak ingat tak surah ni Rabbukum. Okey, dalam surah juzuk Al-Isra, surah juzuk 15 Surah Al-Isra, alhamdulillah. Allah Taala bagi ingat Juzuk 15. Juzuk yang ke-15 berapa lai? 1 lai, 2 lai, 3 lai. 3 lai juzuk 15. Kita lihat 3 lai juzuk 15. Dekat mana Okey, 3 lai Muka surat 287. 287 ayat 54 surah Al-Isra. Rabbukum a'lamu bikum, dia kata Rabbukum a'lamu bikum mana isim tafdhil, lebih mengetahui. Okey, tak apa.
Kita tengok pimpinan Rahman pula. Pimpinan Rahman Tak apa, lagi banyak. Kalau ada tafsir jalan lain lagi bagus. Cuba Ustaz buka Ustaz. Tafsir jalan lain surah Al-Isra. Ada. Al-Isra ayat 53. Ayat 53 Bukan 53, 54. Lebih mengetahui. Dia kata Tuhan kamu lebih mengetahui. Mana isim tafdil. Jadi maksudnya di sini terjemah dia isim tafdil. Tapi sebahagian ulama kata bukan isim tafdil. Terjemah dia macam biasa. Terjemah dia macam isim fa'il atau sifat musyabah. Allah Ta'ala itu mengetahui terhadap kamu. Okey. Sini saya cari. Surah Isra. Isra juzuk apa? Juzuk 2. Tak ada. Tak ada juga. Tak ada Okey, tak apa. Jadi kita tengok kitab tafsir lah, sebab ada yang kata a'lamu ni bukan makna isim tafdil. Ada yang kata makna isim tafdil. Okey, tak apa. Ada ulama kata ini a'lamu bermakna isim fa'il. Makna Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap mereka. Tak apa, tak jadi masalah. Okey. Ada juga ulama kata, dia kata ada yang wazan sirah isim tafdil, tetapi makna sifat musyabbahah, bukan bermakna bukan bermakna isim tafdil. Apa dia tu? Tengok contoh wa huwa alladhi yabda'ul khalqa. Thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Okey. Wa huwa alladhi yabda'u makna apa? Memulakan. Wa huwa alladhi, Allah Ta'ala, wa huwa dia, Allah Ta'ala, yabda'u yang memulakan, al-khalqa makna apa? Ciptaan masdar. Khalaqa yakhluqu khalqan, Allah Ta'ala memulakan ciptaan. Okey? Thumma, mana kita daripada tak ada, Allah Ta'ala yang memulakan ciptaan kita. Thumma, kemudian yu'iduhu, daripada perkataan apa? A'ada yu'idu. A'ada yu'idu i'adatan, maknanya apa? Maknanya mengulangi. Allah Ta'ala yang mula-mula ciptakan kita, kita tak ada. Kemudian bila kita mati, Allah Ta'ala ulang balik ciptaan kita. Okey. Allah Ta'ala apa? Ulang balik ciptaan kita. Bila mana Allah Ta'ala ulang balik ciptaan kita, wa huwa, mengulangi ciptaan itu ahwanu. Ahwanu, lebih mudah. Ada yang terjemah lebih mudah. Lebih mudah ke atas Allah Ta'ala. Ini bukan maksudnya Allah Ta'ala cipta kita kali kedua lebih mudah, bukan. Tapi nak menggambarkan nisbah dengan kefahaman kita. Allah Ta'ala sama aja, cipta kali pertama, kali kedua, kali ketiga, semua mudah bagi Allah. Okey, nak bagi tahu kita, kalau kita ciptakan, contoh, orang yang pertama menciptakan helikopter, mungkin susah. Nak buat macam mana boleh terbang ni. Tapi bila orang yang kedua, ketiga nak cipta benda yang sama, senang aja. Sebab apa? Dah ada dah garis panduan, dah ada dah macam mana nak buat ni. Komponen-komponen ni mesti kena ada. Kemudian tayar ada macam ni, saiz ni semua dah ada. Terbang. Ciptaan kedua lagi mudah. Nak buat helikopter satu lagi mudah. Itu bagi manusia lah. Bagi Allah, nak wahwa ahwanu alaih ni nak memberi kefahaman kepada kita je. Bagi Allah Ta'ala sama ciptaan pertama, kedua. Jadi wahwa, ciptaan kedua lebih mudah ke atas Allah. Ciptaan kita dah mati, Allah Ta'ala nak cipta kita sekali lagi, lebih mudah. Jadi di sini ulama, kita tengok kitab tafsir yang surah apa ni Khalaqa summa yu'idu wa ahwanu alaih. Surah apa ni? Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu.
Surah apa ya? Siapa yang tahu boleh bagi tahu lah. Kita share sama-sama. Ada sebahagian ulama, dia kata ahwanu ini bermaksud sifat musyabbahah. Apa maksud sifat musyabbahah? Maksudnya wahuwa hayyin. Hayyinun. Hayyinun apa maknanya? Dia adalah mudah ke atas Allah. Dia adalah perkara yang mudah ke atas Allah. Hayyinun apa? Sifat musyabbahah. Hayyinun. Sifat musyabbahah. Bila sifat musyabbahah maksudnya yang mudah. Maknanya dia mengulangi ciptaan wahwa, mengulangi ciptaan ahwanu iaitu hayyinun adalah perkara mudah ke atas Allah. Nampak? Jadi maksudnya dia menggunakan ahwanu isim tafdhil, tapi ada kala bermakna sifat musyabbahah, ada kala bermakna isim tafdhil. Ada kala bermakna isim fa'il. Okey. Walaupun rupa ataupun kita kata rupanya rupa isim tafdhil, tetapi terjemah hakikatnya adalah dia isim fa'il ataupun sifat musyabbahah. Cuma berupa saja. Okey. Ayat 27 surah Isra. Surah apa tu ayat 27? Isra. Bukan Isra ni. Ayat 27. 27 tu ayat apa tu? Kalau ayat 27. Surah Yunus. Juzuk 11, juzuk 11 3 lai semuka. Mana juzuk 11 3 lai semuka. Surah Yunus ayat yang keempat. Sesungguhnya dia memulakan ciptaan. Kemudian betul. Tapi tak ada perkataan wahwa ahwanu alaih, tak ada. Surah Rum betul. Surah Rum betul. Sebab surah Yunus sampai sini wahwa ya innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu, sampai sini ayat dia tak ada ayat ni. Wahwa ahwanu alaih. Surah Rum mungkin betul. Surah Rum juzuk 21 dua lai juzuk 21 dua lai. Kita boleh tengok juzuk 21 dua lai. Surah Rum mungkin betul. Okey. Dua lai juzuk 21. Dekat mana? Tak ada juga. Surah Ar-Rum juzuk yang ke 2 lai 21 ayat ke-11. Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu. Ini ayat ni tak ada juga. Summa ilaihi turja'un. Tak ada. Siapa boleh bantu lagi? Wa huwa ahwanu alaih. Surah apa? Kita boleh tengok terjemahan sama ada dia adalah berupa isim tafdhil dan diterjemahkan sifat musyabbah ataupun dia memang rupa isim tafdhil dan juga dia memberi maksud isim tafdhil. Ayat 27 tu surah apa tu? Yabda'ul khalqa summa yu'iduhu. Walahul masalul a'la wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Walahul masal. Kita tengok surah juzuk tadi 21, cuba try kita cuba carilah usaha Kita cubalah tengok 21 ni 3 lai tengok. 21 3 lai. Kalau ada lah. 21 3 lai. Juzuk 21 3 lai. 2 lai 3 lai. Okey, baru betul 3 lai. Ayat 27 surah Ar-Rum. Baru betul, baru jumpa. Maknanya ayat ni dalam kita tak sedar juzuk 11 pun ada. Juzuk surah Ar-Rum ada 2 3 lai. Juzuk 21 3 lai wa huwal ladzi yabda'ul khalqa. Dia terjemah di sini 27. Cuba ambil tafsir jalan lain. Surah Ar-Rum. Ayat 27. Itu lebih mudah. Terjemah dia terjemah isim tafdhil dan juga rupa pun rupa sirah isim tafdhil. Kalau ikut dalam ni lah. Lagi
27 surah Ar-Rum Kita tengok. Ar-Rum. Tengok tafsir Jalalain. Dia sama ada dia adakah terjemah isim tafdil ataupun sifat musyabahah. Sebab benda ni bergantung kepada tafsir lah. Lagi banyak tafsir kita buka lagi luas. Mungkin ulama tafsir kata ni, ulama lain tafsir lain kata, mufassirin lain kata ni. Okey. Surah Rum. Okey, 27 21, 22. Okey. Dia pun bermaksud di sini dia menyatakan lebih mudah, seolah-olah nak menunjukkan lebih mudah, ashal, lebih mudah. Cuma kita kena faham, dia bagi tahu di sini kita kena faham satu benda aja. Mengulangi wahwa, mengulangi ciptaan manusia. Manusia dah mati, ulangi ciptaan manusia adalah lebih mudah ke atas Allah. Ini kita nak menggambarkan bagi pemikiran manusia. Nak menggambarkan bagi mukhatab. Orang yang ditujukan tu faham. Mana manusia faham. Oh, ciptaan kali kedua lebih mudah bagi Allah. Jadi maknanya tak mustahil kita diciptakan. Itu nisbah dengan kita, manusia. Tapi wahwa dinisbahkan dengan Allah. Ciptaan kedua dinisbahkan dengan Allah. Bukan makna ahwan tapi makna hayyin. Itu maksud dia lah. Okey? Itu maksud dia. Jadi maknanya terjemah dia dua-dua betul. Dua-dua betul. Cuma kita nak tahu mukhatab kepada siapa. Dinisbahkan kepada siapa. Okey, kalau kita mukhatab kepada manusia, dinisbahkan ciptaan kedua kepada manusia, nak menggambarkan ciptaan kedua lagi mudah lah berbanding ciptaan pertama. Tapi kalau nisbahkan dengan Allah, makna sama ciptaan pertama kedua. Okey. Jadi makna untuk ahwan nisbahkan kepada manusia. Kalau dia isim tafdil, terjemah pun isim tafdil. Tapi kalau dia bukan makna isim tafdil, dia makna hayyinun, makna untuk manusia. Supaya manusia faham ciptaan kedua ni adalah lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Okey Itu isim tafdil. Jelas Kemudian sekarang kita masuk ada beberapa perkara dalam isim tafdil. Okey, ni jelas Kita dah rungkaikan ahwan. Sebab tu ulama kata hayyin. Hayyin ni untuk Allah Ta'ala memang tak ada. Kita baca jalan lain baru kita faham Sebab tu kita kata lagi banyak tafsir lagi bagus. Kita baca banyak-banyak tafsir. Lagi kefahaman kita akan berkembang Sebab tu semalam ada orang tanya, Ustaz baca kitab apa ni? Saraf. Nahu baca kitab apa? Jadi kita tak boleh nak bagi tahu kitab apa sebab kita gabungkan. Ambil sikit kitab ni, sikit kitab ni, sikit kitab ni. Jadi kalau sekarang kamera tuju kepada papan hitam. Kalau tengok di hadapan bawah saya macam-macam kitab dia depan Kitab ni, kitab ni, kitab ni, kitab ni. Jadi kita ambil yang mana yang rasa bermanfaat, yang bagus dan ringkas, mudah faham untuk orang, untuk pelajar-pelajar dan tak sulit kita akan bagi tahu. Okey, macam kita belajar kitab fiqh juga untuk pengetahuan. Kita belajar kitab satu je, kitab apa? Fathul Qarib, fiqh. Baca kitab daripada awal sampai akhir. Jadi mana otak tidak berkembang lah, otak kita tak berkembang. Yang paling baik kita baca Fathul Qarib, kita ambil lagi Minhaj, kita ambil lagi Iqna, kita ambil kumpulkan. Baca bab apa ni? Bab puasa. Oh, kita kumpulkan. Baru kita nampak. Oh, baru kita boleh hurai. Sebab tu ada seorang orang Saudi, kawan saya lah, sahabat saya ataupun jiran saya. Dia bagi tahu dia sebelum masuk ke kelas mengajar, dan begitu juga di masjid Nabawi, di Masjid Nabawi, sebelum je guru Syekh mengajar, dia dah 5-6 buah kitab dia dah prepare, dah baca dah. Baru dia mengajar. Tak cukup satu kitab. Sebab tu kita kata, okey, sekarang kita baca Nahwu Fatih. Nahwu Fatih tidak cukup. Kita kata kita baca kitab Syazal Araf. Syazal Araf tak cukup kitab Sarah. Kita baca kitab apa lagi? Kitab Kawakib. Kawakib tidak cukup. Tak cukup tu maksudnya tak secara menyeluruh. Kita kena ambil sikit. Jadi macam tu baru kita faham Nampak perbezaan. Sebab tu soalan ni berkali-kali tanya dalam kita punya ruangan komen Ustaz baca kitab apa. Jadi kita kumpulkan yang mana mudah faham dan juga berguna, bermanfaat. Kita utamanya berkenaan ayat Quran supaya kita translate boleh kita dapat faham maksud, orang lain dapat faham murad apa yang dikehendaki. Boleh Okey. Sebelum kita masuk mengenai dengan isim tafdil, dia ada beberapa syarat dawabit. Okey? Ada beberapa syarat ataupun dawabit.
sebelum kita masuk dawabit ataupun syarat, kita perlu tahu 3 perkara. Ada yang dikecualikan, mustasna. Yang dikecualikan dalam bahasa Arab, dia tak ada isim tafdil ni, yang kita sebutkan tadi tu. Atas wazan af'alu, fu'ala, tak ada. Dia tak ada atas wazan ni. Tapi dia atas wazan apa ya? Kalau tak atas wazan tu, dia memang datang macam tu. Perkataan apa tu? Hab. Lagi syar. Lagi khair. Okey. Walaupun dia tak ada pun atas wazan af'alu, tak ada pun atas wazan fu'ala, tapi terjemah dia adalah terjemah isim tafdil. Lebih suka, lebih buruk, lebih baik. Nampak Khair. Khair makna lebih baik. Okey. Okey, jelas? Kalau kita tengok dalam surah apa sebelum akhir surah sebelum masuk surah Taubah, surah apa tu kita panggil? Surah Anfal. Akhir muka surat surah Anfal. Juzuk 10, satu lay, dua lay semuka juzuk 10 Dua lay semuka kita tengok ada perkataan khairun tu banyak, kita tengok apa terjemah dia. Juzuk 10. 10, dua lay semuka Satu lay, dua lay semuka. Okey. Ya ayuhan nabi, qul liman fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhiza minkum. Ada 2 kali khairan. Apa maksud dia? Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah menghendaki ada kebaikan dalam hatimu, maka Allah Ta'ala akan berikan kebaikan. Allah Ta'ala nescaya dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu. Jadi maksudnya, terjemah yang pertama khairan dalam surah Al-Anfal muka surat 182, terjemah khairan yang pertama maksudnya bukan isim tafdil, tetapi terjemah yang kedua khairan maksudnya isim tafdil. Nampak dalam satu ayat ke-70. Sekiranya Allah Ta'ala mengetahui kebaikan dalam hatimu, maka Allah Ta'ala akan bagi lebih baik. Nampak? Kebaikan dan Allah Ta'ala bagi lebih baik. Satu makna biasa, kebaikan. Satu makna tafdil, lebih baik. Okey? Juzuk yang kedua, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum tu. 6 lay semuka. Juzuk 2 6 lay semuka juzuk 2. Kita tengok. Apa dia? Juzuk 2. 6 lay semuka surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Okey. Boleh jadi kamu tak suka satu benda, wa huwa khairul lakum, tapi benda tersebut adalah lebih baik bagi kamu. Okey. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan kemungkinan juga kamu suka satu benda tapi benda tersebut adalah buruk bagi kamu. Jadi maksudnya khair pun ada, syar pun ada. Tapi boleh terjemah isim tafdil, boleh tak terjemah isim tafdil. Okey. Dalam surah apa lagi kita lihat Dalam surah Qamar, 4 lay semuka surah Qamar 4 lay semuka bawah sekali. Bukan 4 lay semuka, 4 lay. Surah Al-Qamar juzuk 27, 4 lay. Kita tengok pimpinan Rahman jap. Pimpinan Rahman dia tak susun tu ikut susunan tertib Quran. Bila kita dah baca satu Quran, bila kita buka terjemahan yang tak ikut susunan Quran, jadi kita akan rasa lain. Sebab tu bila kita hafal Quran kita akan lihat ayat ni letak kat mana, letak kat tengah, letak kat kepala ayat, letak kat hujung, letak tengah, letak hujung di sini, habis ayat. Kita dapat gambarkan susunan-susunan ayat dalam Quran. Tapi bila orang bagi cetakan lain Quran kepada kita tak dapat nak fokus. Sebab kita dah set, kita hafal Quran dulu, Quran yang macam ni. Datang Quran versi baru, susunan lain, buku surat lain. Jadi kita tak boleh nak fokus. Begitu juga Quran terjemahan ni, terjemahan lama lah Dia tak ikut susunan Quran tu. Tak ikut page tu. Kita tengok surah tu Qamar
Qamar, Hujurat, Qamar, atas lagi ni. Mumtahanah 27. Ar-Rahman. Okey, Qamar. Tengok pimpinan Rahman. Surah Qamar ni ayat ke berapa? Ayat ke 26, 25, 26. Bahkan dialah seorang yang pendusta lagi sombong angkuh. Sombong angkuh. Nampak ayat 25, 26. Ayat 25 dan juga 26. Dia kata apa tu? Kita tengok ayat 25 dan juga 26. A'ulqiya zikrun alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Saya'lamuna qada minal kadzabul asyir. Diulang 2 kali ayat 25 26 tu. Hujung tu ayat sama, kadzabun asyir. Kita tengok. Kadzabun. Okey. Asyir. Satu lagi ditambah man sini. Manil, ada alif lam. Kadzab. Bul. Dia tak boleh tanwin lah sebab ada alif lam ni pada alif lam jadi sifat. Asyir. Okey, sebahagian qiraat dia tak baca asyir. Kalau ni kita bagi terjemah macam mana? Asyir al-asyir. Terjemah dia adalah kita panggil apa? Asyirun Betul asyirun. Asyirun jadi sifat mausuf. Asyirun. Sifat mausuf. Ni tak boleh asyirun lah sebab ada alif lam. Asyiru. Nampak? Jadi kazab ni apa? Kazab ni makna kita dah bincang dulu lah 2-3 hari lepas. Sirah mubalaghah. Atas wazan fa'al. Ada fu'al, ada fa'al. Sirah mubalaghah. Macam Quran kata wa makaru makran kubbara. Kubbara fu'alun ataupun fa'alun, dua-dua sirah mubalaghah. Okey? Kazab sirah mubalaghah makna apa? Sangat banyak berdusta. Itu kazab. Orang yang sangat banyak berdusta. Sama juga seperti Dajjal. Dajjal sirah mubalaghah juga. Dajjal. Dajjal. Sebab apa sirah mubalaghah? Dia atas wazan fa'al. Nampak? Fa'al. Dajjal fa'al. Kazab. Makna Dajjal makna apa? Sangat pendusta. Dajjal tu makna orang yang berdusta. Kalau orang kampung dia kata dia buat apa? Dajjal dekat kamu. Makna buat Dajjal ni makna buat khianat. Dia perkenakan kamu. Nampak tak? Dajjal. Dajjal fa'al makna orang banyak penipu. Kazab banyak penipu. Sirah mubalaghah. Asyirun sifat dia. Sifat. Jadi di sini bukan makna isim tafdhil ni. Bukan makna isim tafdhil. Makna sifat. Orang yang banyak mendusta lagi jahat. Banyak mendusta lagi jahat. Satu qiraat. Dia baca apa tau? Kazzabun asyarrun. Baris atas. Al-minal manil kazzabul asyar. Asyar. Baris atas. Maknanya apa? Inilah maksud isim tafdhil. Orang yang banyak mendusta, orang yang paling jahat. Nampak? Dalam qiraat berbeza. Sebab tu asyir terjemah biasa dah. Kalau asyar paling jahat, asyar paling jahat. Jadi maksudnya sini tak ada alif. Asyar syarrun je. Tapi di sini alif, maknanya hukumnya harus. Nak bubuh alif pun boleh, tak bubuh alif pun tak apa. Okey. Kita baca surah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Apa maksud dia? Qul a'udzu birabbil falaq. Syarri makna keburukan, kejahatan. Okey? Nampaknya keburukan, kejahatan. Okey, jelas Tapi kadang-kadang ada juga maknanya yang sangat buruk, syarri. Kita panggil ulaika hum syarrul bariyah, Quran kata. Alhamdulillah baru teringat. Okey? Mana pemadam ni? Okey. Kita tengok Quran kata apa? Quran kata dua tu. Quran bagi tahu kita dua. Dalam surah apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Quran bagi tahu apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ayat bawah tu. Surah Lam yakunil ladzi. Al-Bayyinah.
Ulaika. Hamzah bukan di atas, dia di bawah. Cara resam kena tahu Hamzah tak letak di atas penulisan Quran. Dulu waktu belajar, saya belajar selalu letak atas. Salah. Potong markah. Letak bawah. Ulaika. Okey? Ulaika. Nampak? Ulaika hum. Hum syarrul bariyah, khairul bariyah. Macam mana kita nak bagi terjemahan je ni? Macam mana kita nak bagi terjemahan? Nampak tak? Mana marker tadi? Warna hitam. Okey. Nampak tak? Ulaika. Ulaika, mereka itulah. Mereka itulah. Ulaika. Hum. Hum ni taukid lah. Ulaika tu dah mereka itu. Ni mereka lagi. Ataupun jadi mubtada' sani. Mereka itu adalah mereka seburuk. Tengok balik dalam i'rab Quran Ulaika, mereka itulah. Okey? Syarrul. Khairul. Bariyah ni makhluk. Bariyah ni makhluk. Jadi kita kata kalau terjemah mereka itulah jahat makhluk. Khairul bariyah, kebaikan makhluk. Kita tak boleh terjemah tu terjemah masdar, terjemah kebaikan makhluk, kejahatan makhluk. Inilah isim tafdhil. Nampak tak? Dia tak ada pun alif. Tapi terjemah dia isim tafdhil. Nampak? Ulaika hum syarrul bariyah. Ni nampak syar. Isim tafdhil. Ulaika hum khairul bariyah, isim tafdhil. Apa maksud dia? Mereka itulah sebaik-baik. Kita panggil the best, sebaik-baik makhluk. Syarrul bariyah, seburuk-buruk, sejahat-jahat makhluk, seteruk-teruk makhluk. Okey Nampak? Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6 Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Okey, terima kasih Syahmi, saudara Syahmi. Dan ayat 6-7, okey. Nampak? Itu maknanya isim tafdhil. Jadi nak bagi tahu bubuh alif pun boleh, tak bubuh alif pun tak apa. Kita tengok. Kita boleh padam ni petikan ayat Quran ya. Kita tengok pula ayat dalam bahasa Arab. Contoh. Ayat dalam bahasa Arab. Dia kata apa? Ini bagus juga sebagai satu pengajaran untuk kita. Khairul asdiqai. Khairul asdiqai man yaqifu ma'a sadiqihi. Kita ambil ayat yang baik-baik lah sebagai peringatan, nasihat kepada kita juga. Okey, ayat dia panjang sikit tapi tak apalah. Ya. Nampak tak di sini? Khairu. Khairun jadi mubtada sebab dia awal ayat. Tak ada alif lam, mubtada ada alif lam sebab haram mudhaf ada alif lam. Ni mudhaf. Sebab yang kedua, kalimah kedua ada alif lam jadi mudhafun ilaih. Nampak? Ini baris bawah lah mudhafun ilaih. Ini mudhaf tak ada alif lam walaupun dia mubtada tapi dia mudhaf tak ada alif lam. Mubtada ada alif lam, mudhaf tak boleh alif lam. Mubtada lawan dengan mudhaf. Mudhaf lagi kuat. Jadi asalnya ada alif lam terpaksa buang sebab dia mudhaf. Khairul asdiqai man, sebaik-baik kawan. Nampak? Khairul asdiqai, sebaik-baik kawan adalah orang yang yaqifu. Waqafa yaqifu. Kita biasa nampak tak? Kalau mana
Kalau pergi negara-negara Arab, dia kata apa? Dekat tempat roadblock polis, dia kata qif. Qif makna apa? Stop. Qif makna stop, berhenti. Stop, qif. Daripada waqaf, waqafa yaqifu, qif, waqaf. Kita baca Quran, waqaf ibtida', waqaf ni, waqaf. Maknanya berhentilah. Qaf, waqafa, berhenti. Itu makna wakaf. Wakaf ada makna lain kat wakaf yang kita bagi duit tu. Wakaf nak buat tafih, wakaf nak bina rumah anak-anak yatim tu wakaf juga Okey, makna wakaf ni banyak. Di sini bukan wakaf stop, bukan wakaf yang bagi duit tu, tapi di sini adalah berdiri bersama. Orang yang berdiri. Waqafa yaqifu makna berdiri. Okey, yang bersama, berdiri. Berdiri ma'a, bersama. Ma'a ni zaraf. Bersama. Lepas dia mesti mudhaf ilaih, kita bagi lepas zaraf ma'a sadiqihi, bersama kawannya. Inda, ketika. Asyiddati, ketika susah. Syiddah lawan dia apa? Lawan dia adalah rakhawah. Rakhawah adalah senang. Dalam ilmu tajwid pun dia ada tau, satu sifat huruf kita panggil syiddah, sifat huruf syiddah. Ada sifat huruf rakhawah Ada ke tak ada, saya tak apa ingat. Tapi syiddah ni ada. Okey. Tengok ada dalam makhraj wa sifatul huruf. Hukum tajwid dalam bab tajwid. Okey. Nampak tak? Ma'a. Nampak Ma'a ni zaraf. Lepas zaraf mesti mudhafun ilaih. Ini inda zaraf, lepas dia mudhafun ilaih. Nampak? Mudhafun ilaih, zaraf. Bahasa Arab mudah aja baris Tengok macam tu jelah. Okey. Jadi di sini kita bagi tahu khairul asdiqai, sebaik-baik kawan adalah orang yang berdiri bersama kawannya. Makna orang yang beserta kawan dia, duduk sekali. Inda syiddah, ketika kawan dia susah. Makna itu baru sebaik-baik kawan. Nampak? Ini nak bagi terjemah dia macam mana ni? Ini termasuk dalam apa? Dalam isim tafdil, terjemah dia sebaik-baik kawan. Nampak? Sebaik-baik kawan, orang yang bersama kawan dia ketika susah. Ini walaupun ayat panjang kita tulis juga sebab dia sebagai pengajaran baik. Ada orang kawan ketika sedang dia bersama, ketika susah tak ada dah, hilang. Ghaib hilang, ghaib. Okey? Kemudian contoh yang kedua, kita boleh lihat syarul asdiqai, sebaik-baik kawan. Ni syarul asdiqai, seburuk-buruk kawan. Man, man yastaghilla, man yastaghillu, yastaghillu. Nampak Tadi sebaik-baik kawan, yang bersama kawan dia ketika susah. Ini pula syarul asdiqai, seburuk-buruk kawan. Siapa dia tu? Seburuk kawan. Man adalah orang. Jadi khabar khabar. Ni mubtada. Sebab apa mubtada tak ada alif lam? Alif lam sebab apa tak ada? Sebab dia mudhaf. Mudhaf haram ada alif lam. Lepas tu kalimah yang kedua ada alif lam. Kemudian baris bawah pula mudhafun ilaih. Okey. Seburuk-buruk kawan adalah orang yang istaghalla yastaghillu, ni makna ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Dia ambil peluang. Siapa yang kena ambil peluang? Kawan dia diambil peluang. Kawan dia jadi maf'ulun bih. Nampak? Maf'ulun bih. Sebab kawan dia diambil peluang. Kena ambil peluang. Yang diambil peluang kawan dia. Yang ambil peluang ni kawan-kawan, seburuk-buruk kawan ni. Jadi maf'ulun bih. Ni mengambil peluang, mengambil kesempatan. Istaghalla yastaghillu. Dalam bahasa Arab jangan, dia kalau letak shin ishtaghala kalau yashtaghilu makna menyalakan lampu. Ishtaghil.
menyalakan lampu, menyalakan api. Tak ada shin dalam Quran ada wa ma kana linabiyyin an yaghul. Yaghul daripada ni ke ghain lam. Dia daripada ni wa ma kana linabiyyin an yaghul, daripada ghalal. Quran kata apa dalam surah, dalam juzuk yang keempat, 5 lai, juzuk 4 5 lai, wa ma kana linabiyyin an yaghul. Tak sepatutnya bagi nabi dia ada yaghul. Sifat yaghul. Yaghul ni apa? Ambil kesempatan. Buat khianat. Sebab dalam hadis pun ada sebut perkataan yaghul ni. Sebab dia khususnya kepada khianat dalam harta rampasan peperangan. Orang tak bedak-bedak lagi harta rampasan peperangan, dia dah ambil dah. Nabi kata walaupun satu sugi akan menempah tempat api neraka Allah. Jangan ambil harta orang lain walaupun sugi je. Sugi ni besar ni je sugi. Kecil daripada ni lagi. Mana siapa yang ambil ghal, siapa yang ambil hak orang lain, mana khianatlah, ambil kesempatan. Orang tak ada, kita ambil sugi dia, maka dia menempah tempat api neraka Allah. Sebab ambil hak orang tanpa izin, tanpa kebenaran. Lebih-lebih lagi lah kalau dia ambil lebih banyak daripada kayu sugi. Kayu sugi ni RM1 je. Paling mahal pun RM2, RM3 je. Macam mana orang ambil RM200, RM300, RM2,000, RM3,000 Nampak? Perbincangan kita di mana? Mautinus syahid, khairul asdiqa, sebaik-baik kawan, syarrul asdiqa, seburuk-buruk kawan. Nampak? Kemudian kita lihat lagi contoh yang lain. Kita padam sikit Okey, kita tengok habbu. Sebab apa baca habbu tak baca habba? Sebab dia mubtada lah awal ayat Awal ayat takkan nak letak habba. Dia bukan maf'ulun bih, dia mubtada. Habbu. Kalau habbu sebab apa tak ada alif lam? Ada alif lam lah ni. Jadi dia mubtada. Sebab dia ni habbu syai'in ni mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih tak boleh ada alif, tak boleh di baris bawah, nampak tak? Jadi mudhafun ilaih walaupun tak ada alif lam dia tanwin. Jadi di sini tak boleh lah alif lam sebab dia mudhaf. Habbu syai'in, bukan habba sebab dia mubtada. Habbu syai'in. Maka terima kasih Muhammad Syami kata ada sifat rukhawah dalam apa, dalam ilmu tajwid dalam ilmu sifatul huruf. Okey? Rukhawah. Ada syiddah, ada rukhawah. Okey. Yang ni kita bincang tadi, syiddah, rukhawah. Okey. Syiddah ni makna susah. Rukhawah ni makna senang. Okey. Habbu syai'in. Kita panggil apa? Kesukaan sesuatu. Mana bukan kesukaan. Tak boleh terjemah kesukaan. Dia isim tafdhil, terjemah apa? Sesuka-suka sesuatu. Mana sesuatu yang paling disukai. Itu terjemah dia. Sesuatu yang paling disukai. Apa dia? Ila maridin, kepada orang yang sakit. Mari kepada orang yang sakit. Yang sakit apa tu? Ila maridi, orang yang sakit. Sukriyi mana apa?
Sukar ni makna apa? Sukar ni makna gula. Sukar tu makna gula. Mabuk orang boleh sukar. Mabuk, sukara. Wa ma hum bisukara. Dalam surah Al-Anbiya ayat kedua. Apa nama ketika hari kiamat nanti, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dahsyat hari kiamat. Ibu sedang menyusu anak, terlepas anak tu. Sebab apa? Dahsyat sangat berlaku hari kiamat ni. Wa ma hum bisukara. Padahal dia bukan mabuk, tapi macam mabuk. Jadi nak bagi tahu sesuatu yang paling disukai kepada orang yang mari disukri ni maknanya apa? Penyakit kencing manis, orang yang sakit kencing manis. Marid ni apa? Marid ni lah kita nak bagi tahu sifat musyabahah. Okey? Sifat musyabahah. Sifat musyabahah apa? Maknanya yang sakit, orang yang sakit. Marid. Sifat musyabahah kita bincang semalam Sifat musyabahah. Jadi nak bagi tahunya sesuatu yang paling disukai kepada orang yang sakit kencing manis. Apa dia? Apa yang paling disuka? Adalah al-halwa. Halwa jadi apa? Jadi khabar. Jauhnya. Mubtada' di sini. Khabar di sini. Boleh jadi. Tak semesti duduk sebelah, tak semesti jiran. Mubtada' khabar tak semestinya. Kadang-kadang mubtada' di sini. Khabar mana? Ni hujung ni. Akhir ayat. Sebab apa tak halwayu? Halwayu. Ini sebab dia isim, kita panggil isim apa lo? Isim maqsur. Huruf ya sebelum dia baris fathah. Macam Musa, Isa lah. Ya, dia rumah aja ya. Tapi tak ada function pun. Tompang rumah ya. Dia tak ada function. Dia tak ada function apa. Tompang je rumah ya sebelum dia baris fathah. Jadi dia tak boleh lah baris depan macam Musa, Isa. Tak boleh Musayu, Isayu tak boleh. Sebab dia isim maqsur. Jadi ni khabar. Nampak tak? Cara mudah terjemah. Ambil mubtada', ambil khabar. Cara mudah terjemah. Ni mubtada' dengan mudhaf ilaih kena sekali lah. Sebab dia mudhaf ilaih kena rangkum sekali. Sesuatu yang paling disukai adalah manisan kepada orang yang sakit kencing manis. Nampak? Sesuatu yang paling disukai adalah, terjemah khabar apa adalah? Sesuatu yang paling disukai adalah manisan. Baru ambil ila maridi sukri, kepada orang yang sakit kencing manis. Nampak Itu cara nak terjemah dia. Ambil mubtada', ambil khabar. Jangan baca terus ya. Sesuatu yang paling disukai kepada orang yang sakit kencing manis adalah khabar. Jadi lambat faham. Cara nak mudah faham, ambil mubtada', pindah khabar. Sesuatu yang paling disukai adalah manisan, baru ambil sambung balik ila mari disukri, kepada orang yang sakit kencing manis. Sifat rikhawah. Ya, rakhawah. Okey. Jelas Jadi la Okey. Satu nak bagi tahu secara terjemah habbu ni syai', kita tak boleh terjemah sesuka-suka sesuatu, tak kena dalam bahasa Arab Kalau kita tengok dalam hadis pun macam itulah juga. Sayyidina Umar apa kata, kalau tak salah lah tengok balik dalam hadis, Sayyidina Umar kata Nabi beri teguran kepada Sayyidina Umar, tak akan sempurna iman kamu sehinggalah kamu menjadikan aku orang yang paling dikasihi di sisi kamu, berbanding anak isteri kamu. Jadi maksudnya cara nak terjemah, kita tak boleh terjemah habbu syai'in tau. Kita terjemah syai'in habbu. Sesuatu yang paling disukai. Ahabbun nas ilallah. Kita bagi contoh lain. Ada contoh lain, kita padam contoh atas. Dah habis dah. Kita padam contoh atas. Apa dia tu? Dalam ini hadis ya. Hadis.
Tapi saya tak apa ingat dia riwayat apa. Tapi di hadis lah, di matan hadis. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha. Jelasnya atas. Kita kena padam tu. Supaya nampak jelas. Sekejap. Kena padam ni supaya tidak pening kepala. Banyak sangat tulisan Kita padam satu persatu. Sebab kita nak urai lagi ni tak habis lagi. Okey. Dalam hadis kata apa? Dia kata ahabbul a'mal. Ahabbul a'mali. Okey? Ilallahi adwamuha wa in qalla. Sekarang ni kalau kita lihat apa terjemah ahabbul a'mali? Ahabbu atas wazan af'alu. Nampak ni? Atas wazan apa? Af'alu. Apa maksud af'alu? Ahabbu maknanya paling dikasihi, paling disukai. Paling disukai amalan. Ahabbu mubtada'. Sebab apa mubtada' tak ada alif lam? Tak ada alif lam sebab apa? Tak ada alif lam. Sebab dia mudhaf. Nampak ni ada alif lam, ada baris bawah mudhafun ilaih. Jelas? Ilallah jar majrur. Adwamuha jadi khabar kepada mubtada'. Sebab apa khabar? Nampak ni baris depan ni. Adwamu. Adwamu. Adwamu baris depan. Jadi khabar. Mana mubtada'? Ni mubtada'. Wa in qalla walaupun sedikit. Okey. Sekarang nampak tak ahabbul a'mal. Cara nak terjemah habbu ni. Habbu dengan ahabbu. Cara nak terjemah dia. Kita tak boleh kata yang paling disukai amalan. Bahasa Melayu pun pelik. Itu cara nak terjemah tu penting. Kita tak boleh ikut terjemah bahasa Melayu yang disukai amalan. Paling disukai amalan. Maknanya amalan yang disukai. Nampak? Dia akan ambil mudhafun ilaih tu. Amalan yang paling disukai. Sesuatu yang paling disukai. Nampak? Kemudian lepas ambil mubtada' dengan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih tak boleh dipisahkan. Mudhafun ilaih tak boleh dipisahkan. Amalan yang paling disukai baru ambil khabar. Adalah berterusannya amalan tersebut. Okey. Kepada Allah. Nampak? Cara kita nak mudah faham, ambil mubtada', ambil khabar lah. Tapi kalau mubtada' tadi mudhaf, kena ambil mudhafun ilaih dia dulu. Tak boleh. Yang paling disukai berterusannya. Tak sempurna lah. Amalan yang paling disukai adalah amalan tadi berterusan. Nampak? Ambil mubtada', ambil khabar, baru kita akan faham. Jadi, amalan yang paling disukai di sisi Allah adalah amalan tadi konsisten, berterusan. Walaupun amalan tadi sedikit. Ini isim tafdhil lah ni. Ahabbu. Sebab apa tak baca ahabba? La. Af'alu. Ahabbu. Sebab mubtada'. Dhammah ni sebab apa? Sebab mubtada'un. Sebab apa dhammah ni? Sebab mubtada'un. Bukan dia memang mabni, dia tak mabni. Dia boleh berubah. Okey? Kemudian kita lihat yang menjadi kemusykilannya, dekat sini ada pula alif. Nampak? Sini tak ada pula alif. Tak ada alif. Terjemah dia tafdhil. Okey, sekarang kita nak bagi tahu satu benda yang penting. Sekarang ni kita nak bagi tahu. Kita nak bagi tahu sekarang ni. Apa yang kita nak bagi tahu? Okey. 3 perkataan ni, 1, 2, 3. 3 perkataan ni asalnya asal. Nampak tak ni? Kita tanda merah ni asal.
Asalnya semua atas wazan ni. Asalnya semua atas wazan ni. Macam mana tu? Asal dia. Asal dia apa? Asal dia ahabbu. Asal dia asyarru. Asal dia apa dia? Akhyaru. Okey. Itu asal. Jelas Jelas. Kita nak padamlah semua. Banyak sangat pening kepala. Okey. Sekarang baru kita nak highlight kan. Nampak? Asalnya ahabbu, asyarru, akhyaru. Ini asal. Okey? Asal pada isim tafdhil. Sebab apa? Sebab ahabbu, asyarru, akhyaru semuanya atas wazan af'alu. Nampak? Ini asal. Ini asal. Atas wazan ni af'alu, ahabbu, asyarru, akhyaru. Cuma di sini dibuang. Dibuang. Alif ni dibuang. Alif dibuang. Sebab apa dibuang? Ulama kata sebab apa dibuang? Likasrati. Likasrati apa? Isti'maliha. Sebab apa dibuang? Sebab likasrati. Kerana banyak penggunaan dia. Dah banyak, terlampau banyak sangat penggunaan. Jadi kita nak ringan, takhfif. Nak ringan kan? Habbu, syarru, khairu. Nampak? Kita buang. Buang apa tu? Buang hamzah. Ni tak panggil alif, pakai hamzah. Alif, hamzah di atas tak panggil alif. Alif tak ada hamzah. Ni panggil hamzah. Hamzatul qata'i. Buang. Sebab banyak penggunaan. Tapi harus diingat. Dalam penggunaan asyarru, ni harus diingat dan juga akhyaru, dalam penggunaan ni kita panggil sedikit. Penggunaan macam ni sedikit. Sedikit orang guna ni. Asyarru, akhyaru. Yang banyak guna apa? Yang banyak guna adalah ni sedikit penggunaan dia. Tambah alif, hamzah. Yang banyak guna apa dia? Yang banyak guna adalah syar dan khair. Ini yang banyak guna, ini yang sedikit guna. Jelas? Dalam isim tafdhil Boleh Okey. Kemudian kita nak hurai pula mengenai dengan ahab. Ahabbu, habbu. Dua-dua ni banyak digunakan. Banyak isti'amal. Kasrati isti'amal. Dua-dua banyak guna. Jelas? Jelas? Ahabbu pun orang banyak guna, habbu pun orang banyak guna. Tapi untuk asyar, akhyar sedikit penggunaan dia. Selalu guna syar, khairun. Ni banyak digunakan. Jelas Itulah mengenai dengan ismut tafdhil. Okey? Ada apa-apa soalan tinggalkan di ruangan komen Kita tak masuk lagi dhawabit ataupun syarat-syarat untuk syarat-syarat apa ni? Untuk kita buat isim tafdhil Dia ada syarat-syarat dia, kita tak boleh buat semua boleh buat isim tafdhil tak boleh. Dia ada dhawabit ataupun syurut, qaid dia. Kemudian dalam aqsam pun dia terbagi kepada 4 aqsam. Rasa kalau kita sambung lagi rasa mau ambil masa setengah jam juga, lambat. Rasa cukup setakat tu
Cuma sebagai kesimpulan yang asas, kalau tak faham langsung apa yang diajar tadi, apa benda Ustaz cakap tak faham langsung lah, banyak sikit tak faham ni. Tak faham pun tak apalah. Yang penting kita dapat belajar pada hari ini ismu tafdil atas wazan af'alu fu'ala. Cukup. Itu pun cukup lah. Af'alu untuk lelaki, fu'ala untuk perempuan. Cukup. Terjemah dia paling ataupun lebih. Itu pun dah cukup faham. Dah faham tu pun okey lah, jadilah. Kalau tak faham langsung yang lain, faham yang ni pun okey lah. Okey? Esok pagi insya-Allah 8.45 pagi insya-Allah kita akan masuk apa dia? Mengenai dengan quyud ataupun dawabit, syurut, syarat-syarat nak buat isim tafdil ni, ada syarat-syarat dia. Kemudian yang keduanya kita nak menyatakan tentang aqsam, ada pembahagian dia. Kalau isim tafdil nakirah macam mana, kalau isim tafdil ma'rifah macam mana. Kemudian semua itu kita akan bincangkan insya-Allah taala pada keesokan paginya. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, tinggalkan di ruangan komen. Tak ada apa-apa, cukup setakat itu untuk isim tafdil ni. Subscribe, like and subscribe. Siapa yang tertinggal pengajian kita sebelum ni, boleh tengoklah di YouTube kita, di Pusat Ilmu Bahasa Arab, di page kita pada Pusat Tahfiz At-Taqwa. Okey. Tapi kita nak galakkanlah pelajar-pelajar kita, orang lain semua datang, sebab kita nak praktis baca kita Arab. Kita galakkan mereka datang untuk kita i'rab satu persatu. Sebenarnya nak i'rab baca kitab ni tak perlu pun kita i'rab semua. Bila kita dah faham 4-5 lai, dah boleh kita baca kitab sendiri dah. Cuma kita peringkat permulaan kita nak pimpin bagi elok, itu je. Lepas tu dia boleh baca kitab sendirilah, dia boleh tahu i'rab, mubtada, khabar semua, dah boleh praktis baca terus. Jadi kita mengharapkanlah pelajar kita ni, kita mengharapkan untuk sesi baru ni, kita harapkan 500 orang datang ni insya-Allah. Untuk di Kuala Lumpur dan juga di mana, di PD lah, di Port Dickson, tempat baru cawangan kita insya-Allah. Keliru dengan ta'jub. Okey, sebenarnya isim tafdil isim tafdil dan juga af'alut ta'jub ada kaitan rapat, sangat rapat. Sebab tu dalam Nahwu Al-Fatih dia letak isim tafdil sebelah, isim ta'jub sebelah. Ada kaitan rapat. Sebab isim tafdil ni dia seolah-olah sebenarnya macam ta'jub juga. Ta'jub pun macam isim tafdil. Cuma ta'jub ni kita akan bincang dalam bab yang khusus lah. Kalau tak, sebelum ni kita dah hurai, cuma kita tak tulis. Kita hurai. Tapi saya tak ada papan putih masa tu, saya hurai. Kita boleh tengok di page Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh tengok balik sebelum ni. Saya duduk di atas kerusi putih. Saya sedang cerita tentang af'alut ta'jub. Okey? Tapi insya-Allah kita akan sebutlah insya-Allah. Cukup sekadar tu, mudah-mudahan Allah Taala beri kefahamanlah kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi.